Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuh. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. أما بعد. Yang dihormati Tuan Imam dan Tuan Bilal yang berusaha, ahli jawatan kuasa Masjid Asy-Syakirin, yang dihormati tuan-tuan guru, tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah dapat kita bersama pada malam ini dalam pengajian kitab baru kita, iaitu Kitabul Adab. Kitabul Adab ini adalah karya Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim Ba'alawi Al-Husaini. Jadi merangkumi atau mencakupi 50 adab dalam 50 keadaan. Sangat penting kita mempelajari bab adab di samping kita mempelajari ilmu akidah, ilmu fiqh, dan untuk merasai dan menjiwai pengamalan kita, pengetahuan kita tentang Allah Ta'ala juga, maka wajarlah kita mempelajari ilmu adab supaya kehidupan kita dalam keadaan solat, dalam keadaan mengesahkan Allah Ta'ala, kita laksanakan dengan penuh beradab. Jadi tuan-tuan yang mulia yang dirahmati Allah Ta'ala, sebelum kita meneruskan pengajian pada malam ini, kita dahulukan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selawat 10 kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. 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 Ini yang ta'lim wa ta'lum. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahil aziz wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dilalati 'ala al khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa ridha'ihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang mulia yang dirahmati Allah Ta'ala, memang untuk tuan-tuan memang tidak terdapatlah Kitabul Adab ini. Jadi saya bawakan untuk mendapatkannya ini pun melalui secara online lah. Secara online. Memang dah lama saya inginkan kitab ni. Alhamdulillah hari ini berada di tangan saya dan dapatlah kita membaca. Saya menakalkan tuan-tuan nak syarah panjang tu tidak, tapi adalah kita akan terangkan sedikit-sedikit kerana ibaratnya pun banyak di dalam ni. Bab 1 dia pun dah banyak dah apa yang perlu kita nak tangkap sebenarnya, yang perlu kita tahu. Jadi sebagai permulaan juga pada malam ini,
nak bacakan sedikit terjemahan nasihat dan kata sambutan Sayyidil Alama Al-Arif Billah Al-Habib Zain Ibrahim bin Thumait, hafizahullah ta'ala wa nafa'an bihi fid dirain amin ya rabbal alamin. Jadi beliau Al-Arif Billah mencatatkan berkenaan dengan kitab yang dikarang ini oleh anak murid beliau, iaitu dengan katanya, Bismillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah, zat pemilik nikmat, Allah Ta'ala, anugerah dan pujian yang baik dan indah. Selawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan dan pimpinan kita, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia, sang pemberi petunjuk dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk menuju jalan kebenaran yang sejati. Demikian juga selawat serta salam tercurah kepada keluarga dan sahabat beliau sepanjang pagi dan petang. Sentiasa jiwanya ingatkan Allah dan juga cintakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi permulaan itu pembukaannya dengan memuji Allah dan juga Rasul. Amma ba'du. Ni adab lah, kita adab seharian kita sepatutnya memang begitulah. Bangun tidur pun kita alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah. Kita memuji Allah Ta'ala, bangun dapat hidup, bangun semula. Amma ba'du. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar di atas budi pekerti yang agung. Sebab itulah dikarang kitab ini, sebab nak mengeluarkan berapa banyak budi pekerti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sebanyak mana yang boleh kita ikut, mengikut kemampuan kita. Kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita tu tak masuk lagi anak isteri kita. Contoh ni dalam lingkungan ahli keluarga lah. Ini belum dalam lingkungan masyarakat yang besar lagi. Sebab kita tak nak ada yang buang sampah dari dalam kereta keluar ke jalan raya. Contoh tu adab yang perlu dihindarkan, negatif. Itu contoh salah satu. Kenapa wujudnya manusia seperti itu, contohlah. Jadi tuan-tuan, apa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'istu li utammima maqarimal akhlaq. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan-kemuliaan akhlak ni. Diutuskan untuk kemuliaan akhlak. Yang mana baginda Rasulullah duduk lahir di tengah-tengah masyarakat Arab jahiliyah yang macam-macam. Perangai dia, bunuh anaknya dengan maknya, dizinai kakaknya, adik perempuannya, dibunuh anaknya yang lemah, yang tak boleh membawa harapan kepada keluarga, dan perangai-perangai yang lain lagi lah. Tu. Jadi adanya baginda untuk membentuk akhlak masyarakat. Tak jauh masyarakat kita juga hari ini begitu. Telanjang di tengah jalan, di mall, tidak berpakaian. Saya pakai ustaz baju tu, memang betul pakai seket. Seket pakai, tapi betisnya, pahanya, contohnya, saya pakai baju ustaz, saya sudah baju pakai baju, betul, sudah baju pakai baju kelawanya kan, contoh. Itu yang nak dibentuk tu di sudut pakaian, di sudut akhlak. Akhlak di luar dengan akhlak di dalam WhatsApp pun begitu juga lah. Maknanya gantian kepada alam maya, gantian kepada alam realiti kan, keberadaannya kita tu. Tu. Itu pun ia juga lagi alam zaman yang penuh dengan bermacam-macam lagi lah, akan datang lagi kita tak tahu. Sebab itu kita bacakan juga bahagian adab ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah Subhanahu taala telah mengajar ku adab, etika kesopanan, maka menjadi baiklah adabku. Jadi Nabi menerangkan pada kita, baginda Rasulullah diajar, dididik oleh Allah Ta'ala dengan adab. Itu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bila tanya tentang adab Rasulullah, Quran katanya. Akhlaknya adalah Al-Quran. Bila sebagaimana Allah Ta'ala wahyukan, itu maksudnya Allah ajar kepada baginda Rasulullah untuk diterjemahkan image Rasulullah, kita nampak
memang kita Rasulullah dah wafat betul. Tapi dari sahabat at-tabi'in sampailah kita sekarang ni mempelajari akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turun temurun, disakakan akhlak tadi ni. Akhlak baginda Rasulullah. Tapi budak ni dapat saka mana pula ni? Dengan orang tua dia begitu, contoh, pakaiannya begitu, tidurnya begitu, adab belajarnya begitu, ni dapat saka dari mana ni? Nabi tak sakakan begitu. Gitu kan. Jadi kadang-kadang kita kena sedarkan begitu. Dalam mutiara syair dijelaskan, jadilah kamu anak siapa pun dan pelajarilah adab. Jadilah kamu anak siapa pun, kamu anak ustaz ke, anak tok pengulu ke, anak tok imam ke, anak Perdana Menteri ke, anak sesiapa lah, anak guru, anak penuri getah, anak nelayan dan sebagainya, jadilah siapa pun, anak siapa pun, dan pelajarilah adab. Itu dia. Daripada sebesar-besar jawatan abahnya hingga ke kecil-kecil jawatan abahnya, pelajarilah adab. Nescaya kemuliaan adab akan mencukupimu dari silsilah keturunan. Dari apa pun pekerjaan abahnya, dari bangsa apa pun, Jawa, Bugis, Banjar, China, India, contoh. Jadi kemuliaannya pada adab. Sesungguhnya yang dinamakan pemuda sejati itu adalah yang berkata, inilah aku, dan bukan termasuk pemuda sejati yang berkata, dahulu ayahku seperti ini dan seperti itu. Jadi dia hanya berbangga-bangga dengan amalan dan akhlak orang tua. Tok saya dulu tu, dia seorang guru pondok, Masya Allah, dia ni wali. Kalau cakap sedap dan manis aja, contoh gitu. Tapi ni cucunya cucunya kok gitu. Cakapnya balik baya keluar, sinnya alif lam keluar. Contohlah gitu. Marah dengan kawan, cakapnya calam alif kap. Semua pandai je. tak ada masalah. Contoh gitu. Tapi dia bicarakan ayah dia, toknya, perwatakannya yang sangat bagus dan sangat lembut. Jadi jangan begitu. Apa pun yang nak kita ni yang sekarang. Orang yang dulu dah lepas, dia meninggal, dalam kubur dah bahagian dia dengan akhlak dia. Dia masuk dalam kubur dengan akhlak dia, Masya Allah, tabarakallah. Tok-tok nek moyang kita, yang kita kenali dengan adab ketimuran, alhamdulillah kan. Yang kita dengar itulah selebih daripadanya wallahu a'lam. Yang kita tahu mereka semua tu akhlaknya sangat baik-baik. Ayah kita, tok-tok kita semua orang yang elok-elok masa tu. Kerja hidupnya nak menyara anak cucu, susah hidup pada zaman tu. Sebab susah tu, maka dia adab dia macam mana sebagai makhluk Allah Ta'ala, kebergantungan dengan Allah Ta'ala. Macam mana orang ini dia nakkan hatinya dekat dengan Allah Ta'ala, kasih dan sayang kepada Rasulullah. Macam mana tuan? Ialah dengan susah. Dengan susah, hidup susah dekat je. Kena COVID-19, kena COVID, Allah dekat. Masya-Allah. Wirid kita pun dulu tak pernah kita tahlilan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi dah kena ni, Allah nak dekat dengan Allah Ta'ala, kalau boleh dapat 70,000 kali tahlilan. Dengar-dengarnya yang bertahlilan 70,000 ini, maka diharamkan tubuhnya dari api neraka. Allah. Kita tak tahu hidup mati kita ni terkena jangkitan COVID, tak kena, mudah-mudahan dengan tahlilan itu tadi sebagai protection kita tak kena. Itu semua dengan izin Allah. Pada masa itulah humble-nya kita ni, tawaduk-nya kita dengan Allah Ta'ala tu dekat. Allah uji kita dengan susah. Bila susah aja dekat dengan Allah Ta'ala. Gitulah. Tapi kalau dia orang kaya dan hatinya tetap dekat dengan Allah Ta'ala, Masya Allah, itu hebatlah. Itu sangat hebat jugalah.
Tuan-tuan yang mulia, terus bagi pelajar dan penempuh jalan akhirat, maka seharusnya mereka menghiasi diri dengan akhlak yang mulia dan beradab dengan paling baiknya adab. Terlebih lagi pada zaman sekarang yang mana hal tersebut telah hampir punah dan mereka tidak mengetahui bahawa sesungguhnya adab yang mulia itu merupakan dapatan yang dijadikan sebagai pedoman. Seorang pelajar tidak akan mendapat rahsia suatu amalan kecuali dengan adab. Kecuali dengan adab. Dia belajar, menuntut ilmu, dia sembahyang, dia berwirid, dia takkan dapat mendapat satu rahsia amalan yang dia buat, yang dilaksanakan wirid tadi ni, contoh wirid ni, solat yang dilaksanakan tu tadi, takkan dapat mencapai rahsia apa maksud amalan tu, hikmah di sebaliknya, tanpa ada adab. Adab ni tuan-tuan, ni saya belum teruskan lagi. Imam An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, dia kata adab itu merangkumi dua perkara. Satu yang wajib, satu yang sunat. Yang wajib maknanya kalau kita cerita bab fardu ain tu, kalau bab solat tu contoh rukun dia, syarat dia yang wajib. Macam mana pelaksanaan solat di sudut rukun dia macam mana? Berapa belas rukun tu, 13 rukun. Belajar dengan betul rukun-rukun tadi tu. Dari segi takbir Allahu Akbar ni niatnya tak betul, tak sah solat. Ada ragu pada niat, tak sah solat. Contoh. Tapi ragu pada perbuatan yang lain, rukuk, sujud, dia ragu buat tak buat ni, ya tak batal. Dekat pada yakin dia kena tambah satu lagi rakaat. Tu contoh ada kaedah. Tapi kalau niat dia ragu, satu lagi dia ragu, dia ni bersuci, dah suci ke, dah mandi wajib ke belum, ada ragu je, batal solat dia, kena mandi solat sekali lagi. Itu tuan-tuan, tak boleh langsam. Aku dah mandi belum tadi, masa subuh ni lah. Malam tadi tak ingat dah. Contoh begitu. Itu buat fiqh. Jadi yang kedua adab sunat. Yang sunat, yang wajib dah buat, dah laksanakan, yang sunat pula macam mana kaedah kaifiat yang sunat-sunat tu. Jadi adab ni yang wajib dan juga yang sunat, dua-dua tu kena belajar. Bukan dia datang bergolek, datang melayang. Secara fitrah begitu, memang kita dapat satu benda baik, itu satu fitrah. Tapi kalau dipelajari dan amal, dia manis rasanya. Ada rasa dia. Solat tu ada rasa. Ni kita cerita tentang solat lah, dan yang lain-lain. Dan tidak akan sampai pada kedudukan yang tinggi kecuali dengan adab. Dia jadi ustaz ke, dia jadi manager ke, dia jadi guru besar, dia jadi peguam, dia jadi hingga ke besar-besar jawatan, tak akan sampai kedudukan tinggi itu. Orang akan pandang hina, rendah-rendah kerana adab. Dia sebagai seorang pemimpin mungkin, ada dia sebagai seorang pengurus mungkin, ada seorang yang berjawatan, tak ada, orang akan pandang rendah. Tak akan sampai tinggi, tak tinggi di sisi Allah Ta'ala. Bahkan manusia itu tidak dianggap bermanfaat kecuali dengan adabnya. Betul, dia ni suka bantu orang, bantu cikgu, bagus, itu contoh. Dia bantu alim ulama, dia bantu masyarakat, tolong. Tapi dalam masa yang sama, mulutnya duk kata kat orang. Mulutnya kata kat orang. Dah tolong-tolong dia kata kat orang, menyusahkan orang. Dah tahu benda tu berat, angkut juga, dia kata kat orang. Habis, punah. Apa adabnya tidak ada. Itu contohlah. Tolong cikgu. Adabnya, cikgu ni. Dia pantang tengok budak, musuh minta tolong tu. Tak ikhlas. Adab keikhlasan tu. Contoh begitulah. Itu gambaran. Tuan-tuan yang mulia.
Diterangkan dalam sebuah hadis, ma tajalasa qaumun majlisan falam yansib ba'duhum li ba'dihim illa nuzi'a min dzalikal barakah. Artinya, tidaklah suatu kaum duduk berkumpul dalam sebuah majlis dan mereka tidak saling menghormati di antara sesama mereka kecuali keberkahan yang mereka dapatkan akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam majlis ilmu sendiri pun, majlis ilmu itu dah bagus, raudhah min raudatil jannah, tapi adab sesama dia tak jaga, adab menghormati majlis tak ada, jadi keberkahan yang Allah nak bagi pada dia cabut balik. Kan innal malaikata ayyadau ajnihataha ridan bima yasna. Malaikat itu akan mengibarkan sayapnya untuk menyampaikan rahmat Allah Taala, redha apa yang telah dilakukan oleh hamba Allah Taala ni. Malaikat suka tengok orang duduk menuntut ilmu. Tapi kalau Allah titahkan kepada para malaikat ni, dah naik balik. Naik. Ya Allah, dia ni kan untuk ilmu kat majlis ilmu. Betul, naik balik. Malaikat naik balik. Kenapa? Kerana adabnya ketika menuntut ilmu tak ada. Adab sesama kawan dalam majlis menuntut ilmu tak ada contohnya. Tidak. Itu yang pentingnya adab tadi ni. Hingga Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingatkan kita. Gegarkan kita. Nak dapatkan barakah Allah Ta'ala ni, kena begini, kena beradab, jaga adab. Itu tuan-tuan, di majlis ilmu. Sekolah, anak kita sekolah kan, cucu kita sekolah kan. Sekolah itu pun tempat ruangan majlis ilmu, institusi majlis ilmu, duduk menuntut ilmu. Nasihat dan pesan pada anak-anak kita, jaga adab seorang penuntut ilmu. Jaga, hingga kan ada alim, saya tak ingat nama dia, kalau harta yang diwakafkan tu untuk majlis ilmu, jadi dia tak gunakan dengan betul, maka haram dia duduk kat majlis ilmu tu. Sebab itu hanya wakaf tu orang yang duduk dalam majlis ilmu. Hingga begitu sekali ketegasan ulama berkaitan dengan adab ini. Kalau duduk dengan dengar kuliah Syekh Nuruddin Al-Maki Al-Banjari, mungkin tuan-tuan tak rasa. Tapi adalah beberapa masjid surau. Masa kami kebetulan dulu di Mesir, di rumah Kedah, majlis ilmu. Tak boleh goyang-goyang. Tak boleh goyang-goyang duduk. Goyang. Kena yuk. Keluar. Itu satu. Kalau majlis Kiai Suhaili, Pak Kiai Suhaili, yang boleh datang pakai, sama ada pakai jubah ataupun pakai baju Melayu. Kalau pakai t-shirt, Allah kena pedas tuan. Telinga yang pedas kena. Dia lagi suka kalau majlis ilmu ni Kiai Suhaili, kalau panggil dia jadi kena kenal lah tok guru macam mana kan. Dia lagi suka kalau orang pakai baju jubah putih, ada ridak serban ke, itu dia suka. Dia sangat puji dan puji, masya-Allah. Tapi kalau pakai t-shirt, habis kena. Pernah satu ketika saya selesai sepinggang balik kampung, siapkan sini ada Pokemon restu, balik pakai jubah, tak bawa baju apa, pasal nak segera balik mak mertua. Kemudian pinjamlah baju adik ipar, t-shirt pagi. Kebetulan pula kuliah Pak Kiai kat Jalan Yomping tu. Okey, semua ni masa kecil memang saya suka kuliah Pak Kiai, duduk dengar, pakai t-shirt lengan pendek lah tu, pakai kain kan, kain plekat lah, pinjam, semua pinjam. Kena. Kena tuan-tuan. Aduh, dalam janggut nyambang, cantik elok, lembut dia suara dia. Ikut sunnah ini. Tapi kok pakaiannya Angry Bird. Baju arena, tulisan arena kan nampak macam Angry Bird. Tegur Allah, segan saya. Tapi nak macam mana, biarlah, tak apa. Kita terima dia tahu memang betul. Cuma kebetulan masa tu kalau tak lah, awal lari lah. Dah nak kena kan dah tak dengar. Tapi dengarkan juga. Tak apa, kita tak terima. Lepas tu ingatan Pak
Kiai Tok Guru kita dulu. Kita dengar. Okay tuan-tuan, itu di majlis ilmu. Dia cukup jaga Pak Kiai Kiai Haji Suhaili. Pakaiannya, ketertiban duduknya. Otak kat situ juga kena. Syekh Nuruddin pun begitu juga. Kat situ juga kena. Kalau masa kuliah bulan Ramadan setahun lepas ke 2 tahun lepas dekat Masjid Baitul Hikmah, Batu Lima tu kan, siapa yang ada pergi, Syekh Nuruddin, orang ni duduk dekat koridor belakang, dia tegur dia kata, ni pada muda sampai ketua tak pernah upgrade diri, kata dia. Dengar kuliah dekat belakang, dia marah, ngomel. Jadi semua masuk dalam kan, semua masuk ke dalam. Tu Kiai Nuruddin, masya-Allah. Mujahadah dia dalam bab dakwah, masya-Allah, dia didik begitu. Baik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Muliakanlah anak-anak kalian dan perbaikilah adab-adab mereka. Ni kita ada anak, bangga kita dengan anak seronok. Ada anak lelaki, kalau orang dulu tanya anak lelaki ke perempuan kan, kalau lelaki seronok. Anak lelaki perempuan tembak je perempuan, tak apa. Tapi sekarang lelaki ke perempuan ke dapat anak seronok. Alhamdulillah anak saya sihat, 3 kilo contoh begitu. Sampai kita bela dia sampailah besar. Tapi jangan lupa tuan-tuan, sayang anak kita, sayang, didiklah dia dengan adab. Itu sangat penting. Muliakan anak-anak kita dengan adab, perbaiki adab. Jangan segan untuk menegur anak sekiranya dia ada buat kesilapan. Walaupun kita dulu orang yang nakal. Jangan cerita kita yang dulu. Tak payah ceritakan anak-anak kita yang dulu kita yang nakal, tak ikut dengar kata mak abah kita, tok kita. Tak payah ke anak-anak kita tu. Kita cerita yang baik-baik. Itu dia. Itu yang mustahaknya. Itu pun adab juga bila berdepan dengan anak-anak. Para salafus soleh berkata, satu qirat, yakni timba, satu timba dari adab lebih baik daripada setimba besar ilmu tanpa adab. Hebat dia ni. Segulung ijazah sampai ke PhD, bergulung-gulung ijazah yang dia ada, tapi akhlak dengan ulama pun tak ada. Contoh, hingga sanggup ada pok-pok Wahabi contoh mentakfirkan apa? Mengkafirkan golongan-golongan. Memang Mu'tazilah tu kita tolak, kaedah dia, kaifiat dia tu kita tolak, af'alul ibad, kaedah dia. Tapi ahli sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan orang ahlul kiblah. Tak. Adab tu kena jaga. Itu maknanya ahli sunnah wal jamaah kena jaga adab. Jangan mentakfirkan orang lain dengan sewenang-wenangnya. Cuma kalau kita bagi formula, buat ini jadi ini. Jadi kena ubah. Kalau ada perkara orang ada kesilapan yang tu kafir ni, tak. Ini ada kesilapan, kita cuba perbetulkan. Itu je kaedahnya. Tengok budak ni, lempit jahat ni jahat anak siapa? Jahat. Bukan tuan, bukan gitu. Perbetulkan. Bukan begitu dik merempit macam ni, dik merempit. Pergi ke masjid ataupun motor ni, kita jaga alat Nabi melarang kita membawa dengan deras di kawasan desa, kawasan bandar, tempat lalu lalang. Nabi menegah. Contoh. Jadi kita kena eloklah dek bawa. Kan nanti kalau jatuh aksiden, banyak kali abang tengok orang aksiden kat lorong ni, kat simpang ni. Sian, muda-muda sihat ni. Ni pakcik sayang sangat dengan awak ni. Awak ni bila pakcik tak ada, awak ni pengganti orang muda, pengganti pakcik-pakcik yang sedia ada yang hebat ni. Yang hebat kat kawasan kita ni. Contoh begitu. Yang turut dimaki ni tuan. Al-Imam Abdullah ibn Mubarak berkata,
sedikit dari adab lebih kami harapkan daripada ilmu pengetahuan yang banyak. Adab, ini maknanya banyak yang mengatakan tentang adab. Tuan-tuan yang mulia yang dirahmati Allah Ta'ala, ini sikit sebanyak yang dapat saya bacakan berkenaan dengan adab. Ada lagi masa, Mam? Cukup 5 minit. Okey. Jadi inilah sebahagian yang dapat saya bacakan apa yang ditulis oleh Al-Faqih Rabil Qadir Zain bin Ibrahim bin Sumaid dari Madinah Al-Munawwarah. Baiklah tuan-tuan yang mulia yang dirahmati Allah Ta'ala, itu intro yang pertama, mukadimahnya, intro adabnya yang saya nak masukkan yang pertama ialah adab ketika akan tidur dan setelah bangun tidur. Kita ada lebih kurang 5 minit lah, kurang 5 minit kita dapat bacakan seberapa lah. Jadi tadi harap-harap kita faham apa adab, betapa beratnya kemestian yang adab yang perlu kita pelajari. Bukan setakat kita kena ingatkan anak bini kita semua kena belajar tu semua, kena faham apa itu adab, apa itu adab. Okay, kemudian hari ni yang pertama kita tak boleh nak baca semua, nak baca bab adab dengan tidur ni pun banyak berpuluh-puluh ni. Ini cerita tentang tidur je. Jadi saya baca ada beberapa perkara saja. Mungkin tuan-tuan dah amal, okey, alhamdulillah. Mungkin ada yang terbaru. Bukan benda tu terbaru, benda dah lama, cuma kita tak terbaca. Mungkin sebelum tu ataupun tak terdengar dari alim ulama yang lain. Ni ada catatannya, saya baca. Di antara adab ketika akan tidur, yang pertama berwudu sebelum tidur. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahiru hadhil ajsad taharakumullah fa innahu laysa min 'abdin yabitu tahiran illa bata ma'ahu fi syi'arihi malak la yanqalibu sa'atan min al-lail illa qala Allah maghfir li 'abdika fa innahu bata tahiran, rawahu at-Tabrani. Artinya, sucikanlah badan kalian, nescaya Allah akan mensucikan kalian, kerana sesungguhnya tidaklah seorang hamba tidur dalam keadaan suci kecuali malaikat ikut menemaninya di kepalanya. Malaikat teman di kepalanya, dan tidaklah hamba tersebut berbolak-balik tatkala tidur, kanan ke kiri, kanan ke kiri pada malam hari, kecuali malaikat tersebut berkata, ya Allah, ampunilah hamba-Mu ini kerana sesungguhnya dia telah tidur dalam keadaan suci. Hadis riwayat Tabrani. Tuan-tuan yang mulia. Jadi dulu-dulu kita selalu tanya mentadak-mentadu lah. Tuan-tuan gitu ke? Itu zaman saya. Kalau zaman sebelum lagi gitu, maknanya sama lah kita. Mentadak-mentadu macam mana? Siapa nama adik-beradiknya? Tidur kan? Macam tu gelak-gelak. Bukan tak boleh, tu nak gelak-gelak adik-beradik mestilah seronok-seronok tuan-tuan. Itu biasalah. Kalau kita dah tua macam ni tu tak tahulah. Tapi kalau dengan anak tak apa, tak ada masalah tuan-tuan. Tak dosa pun. Tak dosa pun. Mentadak-mentadu tanya saja nak bergurau dengan anak. Bergurau dengan anak bini pun satu sunnah juga. Bergurau dengan rakan sunnah juga gurau. Cuma janganlah lupa bacakan hadis juga tentang tidur. Macam mana tidur? Ambil wudu. Apa kelebihan ambil wudu? Malaikat duduk kat dia, teman dia. Yang kedua, malaikat doakan dia, diampunkan dia. Tu dia. Di samping sembang gurau, kita cerita macam abah saya tu, arwah. Suka cerita sebelum tidur, cerita Pak Pandai. Sampai katam cerita Pak Pandai saya ni. Ni arwah abah suka cerita Pak Pandai, Pak Pandai. Saya test anak saya cerita Pak Pandai, seronok dia, seronok macam kita juga dulu seronok. Tapi jangan lupa bacakan setiap petang hadis kita baca, malam sebelum tidur kita baca suratul Mulk sama-sama. Pagi Jumaat kita baca suratul Kahfi sama-sama. Jangan lupa itu ngaji sama-sama. Nak cerita Pak Pandai, ceritalah. Cerita rakyat tak ada apa-apa. Boleh. Nak seronok-seronok begitu kan. Tapi jangan lupa yang lain-lain. Itulah pertama. Kemudian berkaitan juga dengan wuduk bersuci ni, maknanya suci dari kekotoran hadas kecil dan juga hadas besar maksudnya.
Lah saya baca hadis an Abi Darda mauqufan idza nama al-'abdu 'ala taharatin rufi'a ruhu ila al-'arsh rawahu Ibnu Mubarak wal Baihaqi. Dari sahabat Abi Darda radhiyallahu anhu, jika seorang hamba tidur dalam keadaan suci, maka nyawanya diangkat sampai naik ke arasy. Hadis riwayat Ibnu Mubarak dan Baihaqi, maknanya dimuliakan. Naik ke arasy dimuliakan kerana dalam keadaan suci. Wallahu a'lam bisawab. Jadi pada malam ni berkaitan dengan hadis ni, ahlak baginda Rasulullah tidur dengan keadaan berwuduk, dengan setakat berwuduk saja, sucilah daripada najis kotoran yang lain. Mudah-mudahan hidup kita diberkati, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bi ilmin nafi'a, Allahumma anfa'na bi ilmin nafi'a, Allahumma anfa'na bi ilmin nafi'a. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin wa fi Syria wa fil Yaman, khususan min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa ikhwanana fi Malaysia. Allahumma tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.